أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk meneruskan sesi pembelajaran walaupun dalam tempoh PKP. InsyaAllah kita akan teruskan sesi PDPR kita sehinggalah kita cuti Raya Haji bulan 7 nanti. Okey, baiklah. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk dalam satu tajuk bab yang kita tak sempat lagi nak masuk, iaitu bab sirah. Sebab bab sirah sepatutnya ada pembentangan daripada kamu, kumpulan-kumpulan kamu kan. Tapi disebabkan PKP ni tak mengizinkan untuk kita lakukan pembentangan, kecuali nanti saya dapat idea macam mana cara-cara nak buat pembentangan yang okey untuk kamu bentangkan kamu punya pembentangan dalam kita punya sesi PDPR ni lah. Tapi buat masa sekarang insyaAllah saya akan masuk terus lebih dahulu. Sebab dalam bulan 7 ni kita akan ada exam pertengahan tahun. Okay, jadi dalam bab sirah dan akhlak ni akan masuk sekali dalam tajuk exam. Jadi nak tak nak kita kena masuk juga. Masuk terus dalam bab sirah. Okay, hari ni kita akan belajar tajuk pertama di dalam bab sirah. Okay, dalam bidang sirah dan tamadun Islam, tajuk pertama pelajaran 20. Ia muka surat 146, terbitnya Fajar Dakwah. Okay, bagi yang ada buku teks dengan kamu boleh buka teks. Bagi yang tak ada boleh tengok dalam buku teks digital ataupun screenshot yang saya bagi. Okey. InsyaAllah. Okey, kalau semasa form 1 dulu kita belajar tentang macam mana ciri-ciri tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar siapa Nabi, umur, macam mana Nabi lahir, Nabi dilahirkan bila, di mana, ibu Nabi, ayah Nabi, Nabi kahwin dengan siapa, anak Nabi berapa ramai, bila Nabi wafat. Kita belajar tentang biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta susun jadual perjalanan dia secara ringkas sehinggalah daripada Nabi lahir sehinggalah Nabi wafat. Okay. Jadi untuk tajuk pertama sirah tingkatan 2 ni kita akan mulakan dengan berkenaan dengan dakwah Nabi. Dakwah Nabi ni mula bila mana Nabi dapat wahyu kali kedua. Okay. Kali pertama wahyu yang Nabi dapat ialah surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah ayat kelima. Itu wahyu yang pertama yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Bila mana wahyu pertama ni Nabi terima, waktu tu belum ada ketetapan untuk Nabi melaksanakan dakwah, belum ada diberikan amanah untuk melakukan dakwah. Sebab wahyu yang pertama ni untuk perkenalan kepada Nabi. Sebab Nabi sendiri pun tidak tahu apa yang berlaku pada waktu itu, kecuali setelah diterangkan oleh sepupu Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal, yang menerangkan kepada Nabi bahawa Nabi ini adalah bakal Nabi, bakal Rasul yang akan pimpin umat ni. Okay. Maka setelah turunnya wahyu pertama, setelah Nabi dah beransur reda, perasaan dah mula okey. Kalau di awal-awal Nabi agak takut dengan apa yang berlaku pada diri dia. Nabi takut orang akan kata Nabi ni gila ataupun kena sampukan. Nabi takut. Jadi bila Nabi dah dapat penerangan daripada Waraqah dan Nabi ditenangkan oleh Siti Khadijah, maka Nabi berasa tenang. Untuk dalam satu tempoh yang seketika, ada sebagian ulama kata
jauh jaraknya, seminggu ada jaraknya, sebulan. Okay. Sebelum turunnya wahyu yang kedua. Okay. Sebelum turun wahyu yang kedua. Kisah turunnya wahyu yang kedua ni, satu kisah yang diceritakan di dalam sirah, di mana ketika itu, Nabi naik ke atas satu bukit, yang mana pada waktu tu, perasaan Nabi ni membuak-buak. Mana makhluk yang datang jumpa aku kali pertama tu? Perasaan nak jumpa tu, perasaan rindu tu dah datang. Okay. Mungkin tu salah satu faktor kenapa ditangguhkan sebentar daripada wahyu pertama dengan wahyu yang kedua, supaya datang keinginan diri sendiri Nabi Muhammad untuk tahu siapa makhluk yang datang berjumpa dengan dia dan apa yang dibawakan. Okay. Maka diceritakan dalam sirah, Nabi naik ke atas bukit dan Nabi mencari mana makhluk yang datang berjumpa dia. Sebab waktu tu Nabi tak tahu yang datang jumpa dia itu adalah malaikat Jibril. Okay, Warakah cuma bagi tahu itu adalah makhluk yang menyampaikan Taurat kepada Musa. Okay. Jadi di atas bukit itu, sewaktu Nabi dikisahkan dalam sirah, dalam satu keadaan sehingga kan dalam satu riwayat dikatakan Nabi ni punya dia punya rasa macam keinginan nak cari siapa makhluk tu, sampai Nabi rasa macam Nabi nak terjun daripada bukit tu. Okay. Keinginan tu. Sehinggalah waktu tu Nabi dongak ke langit dan Nabi tengok ke langit, Nabi nampak Jibril dalam bentuk dia yang asal, rupa asal Jibril, yang mana sebelah sayap dia jauh daripada timur ke barat, sangat besar. Dan sekali lagi Nabi ketakutan. Sebab apa? Tengok Jibril dalam rupa dia yang sebenar, yang mana Nabi tak pernah tengok sebelum tu. Jibril sangat besar, sebelah sayap dia timur ke barat, seluas timur ke barat, sangat besar. Nabi tengok dalam rupa asal Jibril. Dan pada ketika itulah diturunkan wahyu yang kedua. Yang mana wahyu yang kedua ini titik tolak bermulanya dakwah Nabi. Tengok, apa wahyu yang turunkan kepada Nabi? Di dalam surah Al-Mudassir, ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka faqabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Okay. Surah Al-Mudassir, ayat 1 hingga 5. Kalau wahyu yang pertama, ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Wahyu yang kedua, ayat 1 hingga 5 surah Al-Mudassir. Maksud dia, wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut sini? Nabi Muhammad. Ingat, bila mana Nabi balik daripada Gua Hira, waktu wahyu yang pertama, bila Nabi balik ke rumah, Nabi kata kepada Khadijah, Zammiluni, selimutkan aku. Sebab apa? Nabi ketakutan. Okay. Sebab itulah dia bagi tahu kat sini, wahai orang yang berselimut. Allah kata, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Wa rabbaka faqabbir, dan Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Wa siyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Okey. Ini wahyu yang kedua diturunkan pada Nabi yang menjadi titik tolak permulaan dakwah Nabi di Mekah. Okay. Sewaktu Nabi berumur 40 tahun. Okey. Kita tengok. Rasulullah SAW melaksanakan tugas dakwah secara sulit terlebih dahulu. Okay. Yang ni kalau kita nak faham, Nabi ada dua fasa. Di Mekah Nabi ada dua fasa. Yang mana Nabi berdakwah di awal-awal secara sulit. Macam mana secara sulit ni? Senyap-senyap. Tak ada orang tahu. Okay. Tak ada orang pun tahu. Nabi tak buat secara terang-terangan. Itu tempoh yang pertama. Okay. Tempoh dakwah Nabi yang pertama. Pada 3 tahun yang pertama. Okay. Nabi berdakwah secara sulit. 3 tahun selepas itu barulah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Okay. Jadi yang sekarang ni fasa yang pertama. Tempoh dakwah Nabi di Mekah. Madinah tak masuk lagi. Ni Mekah. Okay. Kita tengok. Pada peringkat ini, baginda menyeru individu daripada keluarga terdekat dan sahabat yang rapat. Okay, Nabi ajak Islam daripada keluarga yang terdekat. Siapa keluarga terdekat Nabi? Isteri Nabi, Khadijah. Okay, Khadijah. Kalau situ orang yang pertama sekali peluk agama Islam adalah isteri Nabi, Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Okay, isteri Nabi.
dan orang yang berada di dalam rumah Nabi. Siapa orang yang berada di dalam rumah Nabi? Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Zaid bin Harisah, yang ini pembantu Nabi. Okay. Ini adalah 3 orang yang pertama memeluk Islam. Sebab apa? Dia orang ni lah yang berada di dalam rumah Nabi. Okay. Khadijah, Ali dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu anha. Ini 3 orang yang pertama yang Nabi sampaikan dakwah Islam. Nabi kata kepada mereka Islam, maka dia orang pun memeluk Islam. 3 orang yang pertama yang berada dalam rumah Nabi. Okay. Kemudian siapa pula yang masuk Islam selepas tu? Orang yang paling rapat sekali dengan Nabi. Siapa? Sahabat Nabi, Abu Bakar. Okay. Abu Bakar, sahabat yang rapat dengan Nabi, dialah orang yang seterusnya memeluk agama Islam. Dan kemudian Abu Bakar setelah dia memeluk Islam, Abu Bakar dia ajak pula Osman bin Affan untuk peluk agama Islam. Okay. Osman bin Affan dia masuk Islam daripada tangan Abu Bakar. Okay. Abu Bakar yang ajak dia untuk masuk Islam. Okay. Dan antara yang lain seperti Abdurrahman bin Auf. Ini adalah orang-orang yang dijanjikan syurga. Okay. Mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin syurga. Antara orang yang terawal memeluk agama Islam. Okay. Seperti yang tadi, Abu Bakar, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Talib. Ini antara 4 orang daripada kalangan 10 orang yang dijamin syurga. Okay, ini antara orang yang awal yang masuk Islam. Dan orang-orang yang awal masuk Islam ni, benda ni berlaku dalam tempoh masa yang sekejap. Sangat-sangat sekejap. Nabi ajak dan berapa orang telah masuk Islam ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tempoh masa yang sangat sikit. Nabi dah berjaya untuk Islamkan isteri Nabi, sepupu Nabi, pembantu dalam rumah Nabi yang juga dipanggil sebagai anak angkat Nabi. Okay, Zaid bin Harisah ni asalnya dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Okay, sebab dia anak angkat Nabi. Okay. Kemudian bila mana Allah turunkan pengharaman untuk dinisbahkan kepada bapa angkat, maka dipanggil Zaid bin Harisah. Dan macam saya bagi tahu tadi, dakwah sulit yang pertama ini dia berlaku dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun, fasa yang pertama dakwah secara sulit, secara senyap-senyap. Okay. Dan pada waktu itu, kat mana tempat orang kata markas untuk diorang mengislamkan ataupun menyampaikan dakwah, iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okay. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumahnya berada di atas Bukit Safa. Okay? Berada di atas Bukit Safa. Okay? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni muda kalau tak silap. Kalau tak silap saya, dia masih muda lagi pada waktu tu. Okay? Dan rumah dia ni tak jauh pun daripada Kaabah. Dan kalau hari ni kita pergi ke Makkah, Kaabah, lepas kita tawaf Kaabah, kemudian kita akan pergi untuk melakukan sa'i. Okay? Daripada Safa ke Marwah. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni berada di atas Bukit Safa. Dan waktu tu orang tak terjangka yang di dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini berlakunya proses pengislaman orang Arab. Proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Okey. Adakah orang-orang Arab pada waktu tu diorang tak nampak apa yang dibawa oleh Nabi ni? Walaupun sekalipun dilakukan secara senyap-senyap ataupun secara sulit, hakikatnya orang Arab dia perasan, orang-orang Arab Quraisy dia ada perasan apa yang dibawa oleh Muhammad ni. Tapi disebabkan Nabi tak sebarkan benda ni secara terang-terangan, maka orang Arab Quraisy menganggap yang Nabi Muhammad ni seperti Warqah bin Naufal, orang-orang Arab terdahulu yang masih berpegang dengan agama Nabi Ibrahim. Jadi diorang tak kacau. Sebab Nabi pada waktu tu buat hal dengan kelompok dia je, senyap-senyap. Tak kacau orang lain ataupun tak lakukan secara terbuka. Ya. Jadi itu adalah 3 tahun yang pertama. 3 tahun yang pertama dakwah Nabi secara sulit. Selepas 3 tahun yang pertama, turunlah ayat kepada Nabi untuk Nabi mulakan dakwah secara terang-terangan. Okey, terang-terangan. Kepada siapa dahulu secara terang-terangan?
a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabain. Okay. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Okay. Bila Nabi mulakan dakwah secara terang-terangan, Nabi punya kelompok aim utama Nabi adalah, yang pertama sekali adalah kaum kerabat Nabi daripada Bani Hashim. Daripada Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Okay, ada dua Bani. Nabi daripada Bani Hashim dan satu lagi Bani Muttalib, adik kepada Hashim. Okay. Kepada kaum kerabat Nabi ini, strategi dakwah yang pertama. Yang mana ketika itu bila Nabi kumpulkan anak-anak Bani Hashim, Nabi sampaikan dakwah kepada mereka. Dan pada waktu itu antara yang menentang Nabi adalah pakcik Nabi, iaitu Abu Lahab. Dia sangat menentang Nabi pada waktu itu. Sebab Nabi dah mulakan dakwah secara terang-terangan. Dalam tempoh 3 tahun yang pertama tu, diorang nampak, orang Arab Quraisy nampak yang Nabi ni ada macam sampaikan sesuatu, tapi diorang tak kacau. Sebab apa Nabi buat? Senyap-senyap. Nabi tak secara terang-terangan. Itu kepada kaum kerabat. Kelompok kedua iaitu kepada masyarakat awam, orang Arab Quraisy di Mekah. Di mana Allah turunkan ayat daripada surah Al-Hijr. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Yakni, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa-apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin itu. Bila turunnya ayat ni, maka Nabi mula sampaikan dakwah kepada orang Arab Quraisy. Jadi bila Nabi berdakwah secara terang-terangan ni, mestilah kena ada strategi. Apa-apa kita nak buat kena ada strategi. Kita tengok apa strategi yang pakai oleh Rasulullah. Yang pertama, pengucapan awam, ucapan di hadapan orang ramai. Ini antara benda yang paling mula-mula sekali Nabi buat. Bila mana Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang mana Nabi telah naik ke Bukit Safa dan Nabi panggil semua orang-orang Arab, semua bani-bani yang ada dalam kalangan orang Arab Quraisy. Ya Bani Adi, ya Bani Makhzum, ya Bani Umayyah. Semua Nabi panggil. Nabi panggil dan Nabi kumpulkan orang-orang Arab yang berada di Mekah, iaitu Arab Quraisy. Maka datanglah orang Arab ni berkumpul di Bukit Safa. Yang mana Nabi naik ke atas Bukit Safa. Apa yang Nabi kata? Bila semua orang dah berkumpul, maka Nabi mulakan pidato Nabi. Nabi kata, wahai ma'asyaral Arab, ma'asyaral Quraisy, ya ma'asyaral Quraisy, kalau hari ini aku beritahu kepada kamu, di belakang Bukit Safa ini ada satu gerombolan tentera berkuda yang datang nak serang kota Mekah. Adakah kamu akan percaya dengan kata-kata aku? Itu yang Nabi sampaikan. Maka apa kata orang Arab Quraisy? Mereka kata mereka percaya. Sebab apa? Sepanjang tempoh 40 tahun Nabi lahir, Nabi hidup, Nabi ini digelar dengan Al-Amin, orang yang tidak pernah berbohong. Maka sebab itulah orang Arab mesti akan percaya dengan kata-kata Nabi. Bila orang Arab Quraisy kata kepada Nabi, ya kami percaya pada kamu, sesungguhnya engkau adalah Al-Amin, orang yang berkata benar. Kemudian Nabi teruskan. Nabi kata, apa yang aku sampaikan tadi itu hanyalah sekadar untuk macam bahasa mudah kita nak trik. Nabi sampaikan peringatan tentang azab Allah yang sebenarnya. Nabi kata, syurga itu benar, neraka itu benar, azab Allah itu benar. Sembahlah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nabi terus sampaikan dakwah kepada mereka. Dan antara peristiwa penting yang berlaku pada ketika itu adalah pakcik Nabi. Siapa pakcik Nabi tadi? Abu Lahab. Abu Lahab, dia ada dekat perkumpulan orang ramai-ramai itu juga. Dia datang juga. Okay. Bila mana dia dengar Nabi sampaikan dakwah ni, apa dia kata kepada Nabi? Taballaka ya Muhammad. Celaka kau wahai Muhammad. Kau kumpulkan kami pada hari ini, kau nak bagi tahu benda ni kepada kami. Dia hina Nabi, dia maki Nabi. Okay. Abu Lahab.
Apa jadi? Allah turunkan kepada dia, kepada Nabi Muhammad, satu surah yang menghina Abu Lahab ni sampailah hari kiamat. Surah apa? Tabbas yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Okay. Surah tu khas disebabkan Abu Lahab maki Nabi. Allah turunkan satu surah yang mana sampai hari ini siapa baca surah ni dia akan mengutuk Abu Lahab. Okay. Di atas perbuatan dia memaki Nabi. Okay. Dan yang turut serta dalam surah tu adalah isteri dia sebagai pembawa kayu api di dalam neraka. Sebab isteri dia turut bantu Abu Lahab ni dalam nak gagalkan rancangan dakwah Nabi. Abu Lahab dengan Nabi ni dia berjiran. Okay. Rumah dia sebelah-sebelah. Dia jiran Nabi. Okay. Dan isteri dia ni selalu letak duri-duri di hadapan rumah Nabi untuk halang Nabi. Letak duri-duri, letak najis. Dia sangat nak kenakan Nabi sebab Nabi bawa dakwah Islam. Okay. Itu yang pertama, iaitu dengan ucapan awam, yang mana Nabi naik ke Bukit Safa. Strategi yang kedua dengan mencari sokongan. Nabi cari sokongan. Siapa orang yang boleh sokong Nabi, support Nabi? Orang Arab ni, kalau kita biasa dengan orang Arab ni, sangat kuat dengan kepuak-puakan. Okay, berpuak-puak. Okay, sebab pada zaman tu kabilah ada satu yang sangat penting. Okay. Diorang sangat jaga dia punya tribal system, sistem kabilah, sistem kepuakan. Okay, sebab tu ada banyak Bani kat situ. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Makhzum, Bani Mudar, Bani Adi. Okay, Bani-Bani yang besar. Okay, kaum-kaum yang besar. Maka Nabi cari siapa untuk dia? Oh tak, itu bukan. Maaf. Itu yang last kali mengadakan jamuan. Okey, bukan. Yang mencari sokongan ini adalah peristiwa yang membawa kepada perjanjian Aqabah, Bai'ah Aqabah. Iaitu di mana, saya minta maaf, saya betulkan balik, mencari sokongan ni di mana Nabi bertemu dengan orang-orang yang pergi buat haji. Orang mana? Orang Madinah. Yang Nabi jumpa pada ketika itu yang dapat bantu Nabi dari segi sokongan. Nabi cari dengan orang-orang lain yang datang ke Mekah untuk buat haji, tapi setiap kali Nabi sampaikan dakwah, kat belakang dia ada Abu Lahab. Nabi settle bagi dakwah, Abu Lahab masuk, yang tadi, itu anak saudara aku, dia tu gila, jangan dengar cakap dia. Bayangkan, kalau kita sampai diperlakukan sebegitu. Jadi, bila mana Nabi nak berjumpa dengan orang Madinah ni, Nabi buat pertemuan secara sulit pada waktu malam. Itulah yang terjadinya Bai'ah Aqabah. Yang pertama dan juga yang kedua. Inilah sokongan yang Nabi cari sewaktu Nabi sampaikan dakwah. Sokongan daripada satu kelompok yang besar daripada Madinah. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencari tempat selamat. Okay. Mencari tempat yang selamat. Okay. Mekah bukan bumi Islam pada waktu itu. Okay. Hamba-hamba, orang-orang bawahan yang masuk Islam sangat seksa didera. Siapa antaranya? Sumayyah, Yasir, anak dia Ammar, Bilal, okay. Ibnu Mas'ud juga kena walaupun dia bukan hamba. Okay. Ini antara sahabat-sahabat Nabi yang teruk dikenakan sewaktu di Mekah. Ini sampailah Sumayyah dengan Yasir wafat di Mekah, menjadi syuhada, menjadi orang pertama yang syahid dalam Islam. Okay. Keluarga Yasir. Jadi, bila tengok keadaan di Mekah ni tak berapa selamat, tempat tinggal mereka ni tak berapa selamat, apa Nabi buat? Nabi cari tempat yang selamat untuk mereka duduki. Ke mana? Permulaannya, Nabi mengarahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Habsyah ni mana? Habsyah ni di benua Afrika, iaitu di Ethiopia. Betul-betul bersebelahan dengan Arab yang dipisahkan dengan laut. Laut Mati dia silap nama laut tu, tapi dipisahkan dengan laut. Sini Arab, sini Ethiopia. Okay, iaitu Habsyah. Maka Nabi perintahkan para sahabat, berapa orang, ramai juga pada yang hijrah ke Habsyah ni berlaku 2 kali. Kali pertama, mereka pergi hijrah ke Habsyah, kemudian mereka yang dah sampai ke Habsyah ni, diorang dengar bahawa orang Arab di Mekah telah terima agama Islam. Maka apa diorang buat? Diorang batah balik. Sedangkan itu adalah tiba hilah. Okay. Kali kedua, waktu tu ramai sikit yang pergi. Antara yang mengetahui gerombongan itu adalah Ja'far bin
Abi Talib, iaitu saudara Ali bin Abi Talib. Saudara Ali bin Abi Talib. Yang mana mereka berhijrah ke Habsyah. Yang mana Habsyah pada waktu itu diperintah oleh pemerintah Kristian. Okay. Siapa nama dia? Najasyi. Okay. Najasyi. Okay. Pemerintah Kristian dibagi kedalam sebagai Najasyi. Ataupun nama sebenar dia Ashamah. Okay. Dia ni Kristian. Negara Habsyah negara Kristian. Okay. Tapi disebabkan Najasyi ataupun negara Habsyah ni satu negara yang sangat menjaga tentang kebajikan orang, maka Nabi suruh sahabat-sahabat pindah ke sana, hijrah ke sana. Walaupun tu bukan negeri orang Islam, tu negeri orang Kristian, tapi raja dia raja yang baik, yang sentiasa menjaga orang-orang dia. Okay. Itu strategi yang ketiga, iaitu mencari tempat yang selamat. Dan yang keempat, mengadakan jamuan. Ini yang saya tersilap tadi. Okey. Nabi, ingat tadi, bila mana Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, yang pertama Nabi buat apa? Nabi dakwah kepada kaum kerabat Nabi. Dan pada ketika itulah Nabi adakan jamuan dan Nabi jemput Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini dua kabilah yang dekat dengan Nabi. Sikit Nabi daripada Bani Hashim. Bani Muttalib ni silah-silah dia berkenaan dengan atuk Nabi, Abdul Muttalib, sebab tu dia orang dekat. Dua kabilah ni yang sentiasa support Nabi daripada belakang, walaupun dia orang bukan semuanya Islam, tapi dia orang sentiasa support Nabi. Nabi buat jamuan dan dalam jamuan itulah Nabi sampaikan dakwah kepada mereka. Okey, itulah strategi dakwah yang Nabi lakukan ketika mana Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Hikmah strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Kita ingat tadi, dua strategi Nabi lakukan secara sulit 3 tahun dan secara terang-terangan. Okay. Apa hikmah daripada lakukan dakwah secara sulit ni, secara sembunyi-sembunyi? Okay. Yang pertama, memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Okay. Di awal-awal kedatangan Islam, ayat-ayat Al-Quran yang turun semua berkaitan dengan akidah, kekuatan akidah. Dia bukan berkaitan dengan fiqah, hukum hakam. Dia lebih kepada akidah. Untuk kuatkan akidah orang Islam, teguhkan dengan mentauhidkan Allah. Ya. Jadi, dakwah secara sulit ni, dia mampu untuk bentuk satu kelompok yang dah mantap akidah, supaya mereka kuat. Okay. Yang kedua, memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Okay. Sebab Nabi waktu tu baru nak cari pengikut. Baru nak cari orang yang nak bersama dengan Nabi. Jadi Nabi kena kumpulkan orang yang betul-betul nak dengan Nabi, nak ikut Nabi. Kalau Nabi buat di awal-awal tu secara terang-terangan, sah-sah gangguan daripada luar dah datang. Nabi buat secara sulit sebab Nabi akan detect siapa orang yang boleh terima, siapa orang yang boleh terima. Nabi akan tarik untuk masuk ke dalam Islam. Dan yang ketiga, untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Macam saya kata tadi, di antara orang-orang Islam yang masuk Islam secara awal ni, kebanyakannya adalah hamba dan orang bawahan. Mereka ni ada tuan. Mereka ni ada orang yang atas. Yang mana bila tuan-tuan dia tahu, kalau tuan-tuan dia tahu dia ni masuk Islam, dia orang ni akan didera. Okay? Jadi di awal-awal, Nabi nak jaga kemaslahatan nyawa orang Islam. Sebab mereka ni semua adalah penggerak dakwah Nabi. Ya. Okey. Hikmah bila mana Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan selepas 3 tahun. Yang pertama, menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Nabi nak tunjukkan kepada sahabat-sahabat, kita kena dakwah Islam ni. Lepas pada sahabat-sahabat ni dah mantap akidah, barulah bila dah mantap akidah, barulah kita boleh mulakan dakwah. Okay. Yang kedua, menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Okay, rasa tanggungjawab dalam diri orang Islam. Bila mana dakwah dilakukan secara terang-terangan, diorang tahu, oh ini benda yang kami kena buat untuk tegakkan syiar Islam. Kalau kita tak dakwah, Islam tak akan naik. Okay. Dan yang ketiga, kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Okay. Kena lakukan secara terang-terangan juga. Sebab apa?
nanti akan masuklah orang-orang yang hebat masuk Islam seperti Omar, Hamzah, yang mana pada ketika tu diorang ni mampu untuk selamatkan orang-orang bawahan ni yang menjadi mangsa, ataupun Nabi sendiri yang menjadi mangsa kepada kekejaman Arab Quraisy seperti Abu Jahal. Okey, itu adalah hikmah daripada strategi dakwah Nabi. Okey, kenapa orang Arab Quraisy ni sangat menentang ajaran Nabi? Padahal kalau diikutkan, diorang percaya pada Nabi. Diorang tahu Nabi ni orang yang bercakap benar. Diorang tahu apa yang Nabi sampaikan, Al-Quran itu bukan yang Nabi cipta. Sebab diorang tahu Nabi ni ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Diorang tahu Nabi takkan mampu untuk cipta satu perkataan, satu surah, satu ayat yang cantik macam tu. Okay. Tapi kenapa diorang tak boleh juga nak terima apa yang Nabi bawa? Kita tengok faktor penentangan kaum musyrikin. Yang pertama, agama. Orang Arab Quraisy, diorang sangat kuat berpegang dengan kepercayaan nenek moyang diorang, iaitu menyembah berhala. Menyembah berhala. Di sekeliling Kaabah ni banyak tuhan-tuhan yang diorang sembah, berhala-berhala yang diorang sembah. Okay. Dan mereka menolak keesaan Allah. Keesaan Allah apa? Hanya mentauhidkan Allah. Diorang tolak. Tapi diorang kenal Allah. Itu hakikatnya. Diorang kenal Allah. Diorang tahu Allah tu adalah Tuhan yang menciptakan alam. Okay. Tapi dia sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Dia tak esakan hanya Allah. Okay. Dan menafikan hari kebangkitan. Diorang tak percaya dengan hari kiamat. Okay. Faktor yang pertama sebab agama. Agama yang berlawanan. Islam, agama yang tauhid, beza dengan agama yang diorang pegang, iaitu agama menyembah berhala, Tuhan yang banyak. Okay. Yang kedua, dari segi sosial, iaitu mereka yang berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Oleh itu, mereka menolak persamaan taraf dan keadilan masyarakat yang dibawa oleh Islam. Okay. Kita tahu, dalam Islam, siapa sahaja, hatta dia raja, dia Perdana Menteri, dia orang besar-besar, okay, dalam Islam, kita sama. Okay, pangkat tu tidak membezakan. Okay. Pangkat tu hanya perbezaan di dunia. Yang membezakan kita adalah iman. Okay. Jadi, bila mana Nabi bawa satu agama yang mengatakan hamba tu sama juga dengan kita. Dari segi keislaman, agama, sama taraf. Maka orang-orang Arab Quraisy, diorang tak boleh terima. Sebab diorang kata hamba ni bawahan. Okay, memang hamba ni golongan bawahan. Tapi diorang hina hamba-hamba ni. Okay, diorang rasa hamba ni bukan satu golongan yang layak untuk sama taraf dengan diorang, sama berdiri dengan diorang. Sebab kita solat, kita akan solat sama-sama. Kita tak ada pun, okey, ni saf untuk VIP, saf untuk VIP. Tak ada. Siapa yang cepat, dia dapat. Okay. Kita berdiri dalam satu saf, tak kira sultan, raja, Perdana Menteri, semua akan masuk dalam satu saf untuk solat. Okay. Jadi, diorang tak boleh berterima apa yang Nabi bawa, iaitu persamaan taraf. Sebab benda ni beza sangat dengan sistem sosial yang diorang amalkan, iaitu sistem perhambaan. Okay. Itu dari segi sosial. Yang ketiga, dari segi politik, yang mana golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka melihat Islam sebagai ancaman yang membahayakan kepimpinan mereka. Ini orang-orang atasan seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, okay, Abu Lahab dan lain-lain, Umayyah dan lain-lain. Okay. Orang-orang besar di Mekah. Mereka tengok Nabi ni sebagai satu ancaman kepada kuasa mereka dari segi politik. Sebab politik ni ia berkaitan dengan pengaruh. Berkaitan dengan pengaruh. Nabi juga bawa pengaruh. Diorang tak nak pengaruh diorang ni hilang. Walaupun dalam kalangan mereka ni mengakui apa yang Nabi bawa. Seperti Abu Jahal. Kita tengok Abu Jahal ni orang yang sangat kuat menentang Nabi. Tapi hakikatnya Abu Jahal, dia tahu apa yang Nabi bawa tu benar. Tapi kenapa dia tak nak terima? Ego dia tak nak terima. Okay. Dan faktor penentangan yang terakhir iaitu dari segi ekonomi. Okay. Golongan pengukir dan perniaga berhala merasakan ekonomi mereka terjejas. Hal ini kerana Islam melarang penyembahan berhala. Okay. Orang-orang yang ukir berhala ni, diorang tak boleh nak cari makan kalau dengan datangnya agama Islam. Okay. Sebab Islam sangat-sangat melarang penyembahan berhala. Bahkan dia satu
perbuatan yang terkutuk. Okey. Itu sebab-sebab kenapa orang Arab Quraisy menentang dakwah Nabi. Ada 4 dari segi agama, sosial, politik dan ekonomi. Kita tengok pula macam mana cara penentangan orang-orang Arab Quraisy ni terhadap Nabi. Macam mana dia orang tentang Nabi ni? Bentuk-bentuk penentangan yang diterima oleh Rasulullah daripada Arab Quraisy. Yang pertama, kita tengok penentangan terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul apabila baginda mula berdakwah secara terang-terangan. Okey. Bila Nabi start dakwah secara terang-terangan tahun ketiga selepas kerasulan Nabi. Apa yang diorang buat? Yang first diorang bertemu dengan Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abu Talib adalah pemerintah Mekah pada ketika itu. Yang menggantikan ayah dia, Abdul Muttalib. Penguasa Mekah. Jadi sebabkan Abu Talib ni adalah pemerintah Mekah, maka diorang jumpa Abu Talib dulu. Dan Abu Talib ni pula pakcik Nabi, orang yang menjaga Nabi. Lagilah diorang kena jumpa dengan Abu Talib untuk bicarakan tentang hal berkaitan dakwah yang Nabi bawa. Okey. Yang mana orang-orang Arab Quraisy ni cuba pengaruhi Abu Talib dengan mengatakan apa yang dibawa oleh anak saudara dia ni, Muhammad, tidak betul. Menghancurkan agama nenek moyang kita. Merosakkan agama nenek moyang kita. Diorang cuba pengaruhi Abu Talib. Okay. Tapi Abu Talib tetap mengatakan pada Nabi, teruskanlah apa yang kau nak buat. Aku tetap berada di belakang untuk mempertahankan kau. Walaupun Abu Talib tidak masuk Islam. Okay. Yang kedua, memburuk-burukkan dakwah Islam. Okay. Memesongkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syair serta memburuk-burukkan baginda dan umat Islam. Okay. Orang Arab dulu sangat suka dengan syair. Syair ni satu benda yang orang Arab tak panggil syair, dia panggil syair. Okay. Puisi-puisi yang sangat hebat pada waktu tu. Okay. Penulisan bahasa dia sangat hebat. Okay. Dan diorang ni nak burukkan Nabi melalui apa? Melalui syair-syair ni. Okay. Diorang cipta syair-syair. Kan? Dan diorang kata Nabi ni gila, Nabi ni tukang sihir, Nabi ni majnun, macam-macam lagi. Mereka burukkan peribadi Nabi sebagai ketua agama Islam. Okey, yang ketiga, menyeksa umat Islam. Ini salah satu cara diorang punya penentangan kepada dakwah Rasulullah. Yang mana diorang nak sentuh Nabi tak boleh sebab Nabi adalah daripada golongan pemerintah Mekah. Okay. Pakcik dia penguasa Mekah. Nabi ni kira orang atas. Okay. Diorang nak sentuh Abu Bakar tak boleh. Abu Bakar ni orang atas. Okay. Diorang nak sentuh Osman tak boleh. Osman ni sangat dihormati oleh Arab Quraisy. Jadi siapa yang diorang boleh sentuh? Hamba-hamba, orang bawahan. Siapa antaranya? Bilal, Sumayyah, Yasir yang saya sebutkan tadi. Mana Bilal sangat teruk seksaannya. Okay. Jadi hempap batu dalam keadaan dia berbaring, tengah panas, dihempap dengan batu besar di atas dada dia. Okay. Bilal pada waktu tu dia cuma boleh sebut ahadu ahad, ahadu ahad. Sebab dia kata, kalaulah aku tahu ada perkataan lain yang lebih menyakitkan hati orang Arab Quraisy, aku akan sebut perkataan tu. Tapi pada waktu tu aku cuma tahu perkataan tu je. Ahadu ahad. Satu-satunya. Satu-satunya. Ya, itulah terjemahan Melayu lah. Satu-satunya. Untuk menunjukkan kepada Tuhan Yang Esa. Okay. Yang mana Bilal ni akhirnya dibebaskan setelah Abu Bakar membeli Bilal dan membebaskan Bilal. Yang lain seperti Sumayyah dan Yasir serta anak dia Ammar. Ni 3 orang. Keluarga Yasir. Sumayyah, Yasir, Ammar. 3 ni diseksa. Hingga mengakibatkan Sumayyah dengan suami dia, Yasir, mati syahid. Syahid dalam agama Islam. Okay. Syahid mempertahankan agama diorang. Manakala anak diorang, Ammar terpaksa berpura-pura mengaku kekufuran sebab tak mampu untuk bertahan pada waktu ketika itu. Tapi selepas itu berjumpa dengan Nabi dan ceritakan hal yang sebenar. Turunlah ayat Nabi kata, yang mana Allah kata kalau orang yang mengatakan kufur padahal dia tidak mengingkari kekufuran tu, dia mengingkari kekufuran tu, hanya mulut sahaja menyebut, maka dia masih lagi Islam. Okay.
Sumayyah ni satu kisah yang sangat sedih. Macam mana kematian dia? Dia disula. Sula, mati, masukkan daripada bawah, keluar kat mulut. Sula. Dia satu siksaan yang sangat sakit. Sehingga dia mati. Itu antara bentuk penentangan yang ketiga, iaitu menyiksa umat Islam. Yang keempat, tawaran. Dengan memberi tawaran pangkat, harta dan wanita kepada Rasulullah. Orang Arab Quraisy, diorang datang jumpa Nabi. Dia kata kepada Nabi, "Ya Muhammad, apa yang kamu nak? Kamu nak pangkat? Kamu nak jadi raja? Kami akan naikkan kamu sebagai raja di Mekah ni. Walaupun Mekah pada waktu tu tak ada raja. Kamu nak harta? Kami beri harta kepada kamu. Kamu nak wanita? Kami beli wanita Arab yang cantik kepada kamu. Tapi tolonglah hentikan dakwah ni." Dia orang cuba pengaruh Nabi dengan tawaran-tawaran. Kenapa tiga benda ni? Pangkat, harta, wanita. Ini benda yang selalu mesongkan hati orang. Benda yang bahaya. Tapi Nabi tak terima tawaran diorang. Itu yang keempat. Yang kelima, kompromi. Apa tu kompromi? Kita 50-50. Kata, deal lah kita. Macam itu. Bahasa kita lah. Kompromi. Win-win situation. Macam mana? Meminta Rasulullah agar bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara silih ganti. Contohnya, tahun ni amal agama engkau Muhammad. Tapi tahun depan amal agama aku pula. Kita tukar-tukar setiap tahun. Sampai tahap macam tu sekali. Diorang punya kompromi. Diorang tak nak dakwah Nabi ni dikembangkan. Diorang nak Nabi stop dakwah. Kita kompromi. Dakwah kau tahun ni, tahun depan agama aku. Kita silih-silih tukar agama. Kompromi, win-win situation. Dua-dua dapat. Kemudian apa Allah turunkan ayat? Allah turunkan ayat dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada mereka, orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan seterusnya. Surah Al-Kafirun. Yang mana menyatakan, apa yang kami sembah takkan sama dengan apa yang kau sembah. Lakum diinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kamu agama kamu. Takkan boleh sama. Takkan boleh ada kompromi. Itu yang kelima. Yang keenam, pemulauan. Pemulauan ni dia berlaku di hujung. Di hujung, maksudnya Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Pemulauan ni dia bermula di hujung-hujung. Waktu-waktu akhir Nabi berada di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Yang mana pada ketiga itu, Bani Hashim telah dipulaukan oleh orang Mekah. Bani Hashim ni siapa? Bani Hashim, kaum kerabat Nabi. Sedangkan dalam Bani Hashim, ada orang yang bukan Islam. Ada. Tapi, tetap diorang ni dipulaukan. Satu kaum Bani Hashim ni dipulaukan. Yang mana diorang tak dibenarkan untuk orang berurus niaga dengan diorang. Sampai diorang tak ada makanan. Sampai Abu Jahal kata, kalau nak jual juga, jual dengan harga yang tinggi. Jangan risau, aku akan pastikan barang kau laku. Dia punya tak nak bagi Bani Hashim ni dapat apa-apa. Diorang pulau Bani Hashim. Dan pemulauan ni sangat teruk. Sampai orang-orang pada waktu tu makan daun-daun kering. Daun-daun ni pokok untuk alas perut. Sebab tak ada makanan. Bayangkan. Itu yang berlaku kepada keluarga Nabi, iaitu Bani Hashim serta Bani Muttalib. Dan yang ketujuh, kaedah dia macam mana? Bunuh. Mengancam untuk membunuh Nabi sehingga turun wahyu untuk Nabi berhijrah. Di penghujung-hujung waktu Nabi di Mekah, sehingga turunlah ancaman orang Arab Quraisy nak bunuh Nabi. Itu yang menyebabkan turunnya ayat untuk Nabi berhijrah. Sebab ancaman yang berada di Mekah ni sangat-sangat bahaya. Itu adalah bentuk-bentuk pembentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kita tengok sikit lagi macam mana keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Nabi. Keadaan orang Arab
setelah diorang terima dakwah Nabi. Yang pertama dari segi akidah. Okey, dari segi akidah, orang Arab meninggalkan kepercayaan syirik menyembah berhala dan mengakui hanya untuk menyembah Tuhan yang satu dan Nabi itu sebagai pesuruh Allah, Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Dan mereka meminta hajat, menyembah hanyalah kepada Allah, tak kepada berhala-berhala. Okay, ini yang perubahan yang berlaku dari segi akidah orang Arab setelah menerima dakwah Nabi. Diorang buang semua berhala-berhala ni. Diorang hanya tauhidkan Allah. Apa sahaja minta kepada Allah. Menyembah hanya Allah, minta hanya kepada Allah. Okay. Dari segi akhlak. Okay, dari segi akhlak, orang Arab dia meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Okay. Akhlak-akhlak yang buruk semasa zaman jahiliah. Seperti apa? Zina, mencuri, minum arak. Okay, ini akhlak yang buruk orang Arab jahiliah pada ketika itu. Bila mana diorang masuk Islam, diorang tinggalkan akhlak-akhlak ni, akhlak-akhlak yang buruk ni. Cuma ada peringkat-peringkatnya seperti arak-arak diturut diharamkan berperingkat-peringkat. Okay. Tapi mereka meninggalkan akhlak yang keji kepada berakhlak mulia dengan menjaga hubungan yang baik dan harmoni dengan Allah dan makhluk. Jaga hubungan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Okay. Menghapuskan semangat perkauman. Okay. Sebab orang Arab semangat perkauman sangat kuat. Bani kabilah sangat kuat. Islam datang, Islam nak hapuskan semangat perkauman yang tak baik ni. Itu dari segi akhlak. Yang ketiga dari segi syariat. Okay. Tata cara hidup. Yang mana hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Hukum yang diamalkan ini memelihara hak individu dan masyarakat. Yang mana orang Arab setelah menerima dakwah Nabi, mereka bersyariat dengan syariat yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya, faktor kejayaan dakwah Nabi. Apa yang menjadi faktor dakwah Nabi ni berjaya? Okey, yang pertama, keunggulan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu sendiri yang mulia. Yang mana Nabi ni akhlak dia akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang tinggi. Orang semua kenal. Hatta orang Arab Quraisy mengakui benda ni. Diorang tak boleh nak menidakkan tentang perkara ni. Sebab diorang kenal Muhammad ni 40 tahun sebelum Nabi menyampaikan dakwah. Diorang dah kenal lama. Dan diorang tahu Nabi Muhammad ini orang yang baik. Berkata-kata benar. Okay. Akhlaknya sangat tinggi. Terpuji. Okay. Disebabkan kepribadian Nabi inilah antara menjadi faktor kejayaan dakwah Nabi. Sebab orang-orang yang kenal Nabi, yang tahu tentang Nabi, mudah untuk ikut Nabi. Okay. Yang kedua, keadilan dan persamaan dalam Islam. Ini adalah suatu yang menarik minat hamba-hamba untuk menyertai pula masuk Islam. Okay. Hamba-hamba untuk masuk Islam. Sebab hamba-hamba sebelum tu diorang diperlakukan seperti golongan kelas betul-betul bawahan. Okay. Macam tak ada harga diri. Tapi bila mana Nabi Muhammad bawa Islam, Nabi mengatakan persamaan taraf sesama manusia. Tak ada beza antara hamba dengan tuan je. Mereka hanyalah hubungan hamba dengan tuan. Tapi di sisi Allah sama sahaja. Persamaan taraf. Dua-dua boleh berdiri sama tinggi, sama rendah. Okay. Dan disebabkan keadilan dan persamaan dalam Islam ni yang dibawa oleh Nabi ni, di awal-awal dakwah Nabi, masa di Mekah, ramai yang ikut Nabi ataupun masuk Islam, ramai daripada kalangan hamba-hamba. Okay. Yang ketiga, kebijaksanaan Rasulullah. Okay. Yang mana Nabi sentiasa berfikiran positif dan yakin dengan kejayaan Islam. Fikir yang positif. Okay. Dan baginda berdakwah secara teratur dan ada strategi. Yang mana kebijaksanaan strategi Rasulullah ini berjaya menjadikan Islam berkembang dengan sempurna. Tadi kita dah tengok strategi-strategi yang dilakukan oleh Nabi. Okay. Bila mana Nabi nak berdakwah, Nabi nak lakukan dakwah, Nabi ada strategi Nabi. Nabi tak hentam kromo, main masuk aja, tak. Ada strategi dia. Dakwah secara sulit 3 tahun, dakwah secara terang-terangan, dakwah kepada kaum kerabat, dakwah kepada orang ramai. Ada strategi dia. Okay.
Dan ini semua hasil daripada kebijaksanaan Nabi. Walaupun Nabi ni ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, tapi Nabi bijak. Sebab orang Arab pada waktu tu tak tahu membaca dan tak tahu menulis ni itu normal. Orang yang pandai menulis dengan membaca ni sikit je. Tapi mereka orang-orang yang bijak, kuat hafalan. Dan termasuklah Rasulullah SAW. Dan yang keempat, semangat jihad yang tinggi. Semangat jihad yang ditiupkan oleh Islam, oleh Nabi kepada para sahabat. Antara menjadi faktor kejayaan dakwah Nabi. Yang mana umat Islam yakin dan dengan semangat jihad yang tinggi. Mereka sangat yakin kepada Allah dan hari akhirat, menyebabkan mereka sanggup menghadapi pelbagai rintangan untuk mempertahankan akidah. Sebab dalam Islam kita ada istilah ataupun kita ada kepercayaan tentang hari akhirat. Kita percaya kepada hari kiamat, hari penentuan. Walaupun kita diseksa di dunia ini, kita tidak diadili di dunia ini, tapi kita percaya satu masa nanti kita akan diadili di hadapan Allah. Atas sebab perkara inilah diorang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Diorang tak takut mati. Bila mana diorang berperang, diorang tak takut mati sebab diorang tahu yang di hadapan sana akan ada tawaran yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diorang tahu dunia ni hanya sementara, kejap je, tak lama pun. Akhiratnya kekal selama-lamanya. Diorang percaya kepada hari akhirat. Dengan disebabkan percaya pada hari akhirat, benda yang menyebabkan semangat jihad diorang tinggi. Dan itu menjadi faktor kepada kejayaan Rasulullah dalam berdakwah. Okey, yang terakhir, apa iktibar yang kita boleh ambil daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah? Okey, yang pertama, kewajipan berdakwah. Ini bagi diri kita hari ini, orang Islam. Yang mana dakwah ni satu benda yang wajib. Okey, kita wajib untuk berdakwah. Tak kira lah, kalau zaman sekarang kita ada media sosial, FB, Twitter, Instagram, TikTok, apa sahaja. Media-media sosial, YouTube, yang kita boleh sampaikan dakwah. Walaupun sikit, sampaikanlah dakwah Nabi. Sampaikanlah dakwah Islam. Ini adalah kewajipan bagi orang Islam. Sebab kalau bukan kita yang nak kembangkan dakwah, siapa lagi? Takkan kita nak harapkan orang kafir? Tentulah tidak. Kita orang Islam sendiri yang kena kembangkan dakwah Islam. Itu menjadi kewajipan bagi diri kita. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Di mana kita sebagai manusia, kita ambil suri teladan kita daripada Nabi. Yang mana Nabi menunjukkan contoh teladan yang sangat baik. Walaupun dalam berdakwah. Walaupun dalam menyampaikan dakwah kepada orang Arab, Quraisy. Nabi tak berkeras. Nabi menyampaikan secara baik. Suri teladan yang baik daripada Nabi ini menjadi contoh ikutan diri kita dalam perbetulkan akhlak kita. Okay? Supaya bila mana orang tengok, oh dia ni orang Islam, dia orang nampak keindahan Islam. Tak adalah dia orang tengok Islam, dia orang tengok Islam mengganas. Tak ada. Okay? Kita nak orang bukan Islam nampak Islam ni sebagai agama yang baik, agama yang orang kata mampu untuk diikuti. Dan diorang nak juga tengok penganut-penganut agama Islam ni orang yang baik-baik. Kita kena tunjukkan contoh tu. Ini untuk saya dan untuk kamu semua. Samalah kita. Okay, yang ketiga, memulakan dakwah kepada anggota keluarga. Okay, bila mana kita nak mulakan dakwah kita, siapa orang yang mula-mula kita nak dakwah? Ahli keluarga kita. Seperti mana Nabi, bila mana Nabi dapat wahyu yang kedua untuk memulakan dakwah, Nabi berdakwah kepada orang yang berada dalam rumah Nabi dahulu. Khadijah, Ali, Zaid bin Harithah. Ini orang yang berada dalam rumah Nabi. Nabi sampaikan dakwah kepada mereka dulu. Jangan tergugah-gapah untuk pergi kepada orang luar. Sedangkan keluarga kita tak dakwah lagi. Okay. Dan yang terakhir, merancang strategi dalam berdakwah. Okay. Yang mana bila mana nak berdakwah, kena ada strategi. Kita tengok, kita ambil suri teladan, contoh daripada Nabi. Bila mana Nabi nak sampaikan dakwah, walaupun 13 tahun je di Mekah, Nabi susun strategi Nabi. Nabi susun strategi secara teratur. Supaya dakwah yang Nabi bawa itu mampu untuk sampai secara terus cantik kepada orang Arab.
Dan begitu jugalah kita, bila mana kita nak melakukan dakwah, kita kena ada strategi. Kita kena susun strategi. Jangan main langgar je. Jangan. Kita ada strategi supaya apa yang kita bawa itu tersusun dengan cantik dan orang boleh terima. Jadi itulah serba sedikit berkenaan tajuk kita pada hari ini berkaitan terbitnya fajar dakwah. Okay. InsyaAllah di lain masa kita akan sambung lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Okay. Bagi yang dah siap tonton, boleh komen nama kamu dan juga nama kelas untuk saya ambil sebagai kehadiran. Saya akan ambil 2 kali kehadiran. Satu di dalam Telegram, satu lagi di dalam YouTube ni. Dua-dua saya akan ambil untuk kehadiran. Okay. Untuk penugasan nanti saya akan bagi tahu kemudian di dalam Telegram, grup Telegram. Okay. Dan jika ada sebarang persoalan, boleh terus PM saya secara personal. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi untuk hari yang berikutnya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.